Kisah pada malam ni yang Zaf nak berkongsi dengan korang adalah kejadian yang cukup tragis tetapi agak misteri yang berlaku di Jawa Tengah, Indonesia. Kalau Zaf tanyakan kepada geng puaka semua yang sudah berkahwin ataupun bakal berkahwin, apa yang korang nak dalam sesebuah perkahwinan? Untuk Zaf sendiri, Zaf teramat yakin sesebuah perkahwinan tu sudah tentu-tentu kita inginkan kebahagiaan, kita inginkan kesempurnaan. Orang cakap sehingga ke jannah kita akan kekal bersama, wahai sayangku. Amboi. Tetapi setiap perkahwinan memerlukan dua pasangan yang saling bertolak ansur, yang faham memahami di antara satu dengan yang lain, barulah boleh ke jannah. Tetapi kebiasaannya apabila seseorang tu sudah dilamun cinta, sudah hampir menggapai kebahagiaan, tiba-tiba ada sesuatu yang datang menimpa. Kalau tak pun pasangan kau buat perangai tai penguin dia, lepas tu kebahagiaan yang kau idam-idamkan hancur di tengah jalan. Itulah yang berlaku kepada Suzana, ataupun nama penuh dia Suzana Martha Frederica Van Auch Natalia. Korang bayang, hampir 4 minggu Zaf cuba hafal nama dia, tapi nasib baiklah lancar je. Suzana merupakan pelakon yang agak terkenal di Indonesia dengan filem-filem yang boleh dikatakan pada zaman dahulu box office. Salah satu filem Suzana yang terkenal adalah Beranak Dalam Kubur, dan salah satu filem yang sehingga ke hari ini Zaf percaya mak-mak kita ataupun budak-budak sekarang pun setiap kali tengok cerita ni akan mengalami satu keseraman yang sebenar. Tak lain tak bukan filem Sundal Bolong. Filem Sundal Bolong ni betapa box office-nya Zaf masih ingat lagi. Arwah Mama Zaf pun pernah menceritakan lakonan Suzana dalam filem Sundal Bolong teramat baik sekali. Kau boleh rasa watak yang dibawa oleh Suzana ni memang cukup meyakinkan, dan tak heranlah kenapa Suzana diiktiraf sebagai salah seorang pelakon Indonesia yang memang bagus dan terbaik. So itulah sedikit latar belakang Suzana sepanjang dia bergelar seorang pelakon Indonesia. Tetapi macam mana pula dengan kehidupan peribadi Suzana? Suzana dikatakan mendirikan rumah tangga dengan seorang lelaki dan dikurniakan beberapa orang anak. Salah seorang anak bernama Kiki Maria. Tetapi hasil perkahwinan yang pertama tidak lama disebabkan suami Suzana meninggal dunia sewaktu di usia yang agak muda. Dan selepas Suzana ni telah kehilangan suami tercinta, Suzana menemui kekasih hati yang kedua yang bernama Cliff Sangra. Cliff Sangra ni lah yang banyak memberikan impak ataupun perjalanan hidup Suzana ni 360 berubah. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab tak lama selepas Suzana berkahwin untuk kali yang kedua bersama Cliff Sangra, tiba-tiba pada tanggal 15 hari bulan 10 2008, Suzana ditemui mati di dalam rumah dia yang terletak dekat Manggela, Jawa Barat, Indonesia. Kematian Suzana telah menggemparkan industri perfilman Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia disebabkan Suzana ni tidak mempunyai sebarang penyakit. Suzana ni pun masih muda. Macam mana Suzana boleh ditemui mati di dalam bilik dia tanpa ada sebarang masalah? Dia kiok macam tu je. Ini telah menyebabkan beberapa desas-desus mula tersebar. Ada yang percaya kematian Suzana bukanlah secara semula jadi, tetapi kemungkinan ada terlibat dengan suami baru Suzana yang bernama Cliff Sangra ni. Cliff Sangra ni mesti dah buat apa-apa kat Suzana. Kalau takkanlah pelakon wanita terbaik, muda, cantik, tertarik, kau memang the bomb tu, boleh mati macam tu je. Sabar, jangan terbawa-bawa lagi. Jadi mesti geng puaka nak tahu apa desas-desus, macam mana Suzana ni boleh mati. Aku akan kongsikan dengan korang kisah-kisah yang berlaku sebaik sahaja Suzana ni meninggal dunia.
Selepas saja kematian Suzana, yang mengejutkan, hasil bedah siasat mendapati yang Suzana ni mengidap satu penyakit kencing manis. Seawal usia 30 tahun lagi, rupa-rupanya Suzana ni dah memang ada kencing manis dah. Dan Suzana mati pada usia 66 tahun. So, kemungkinan disebabkan penyakit itulah dia mati. Cliff Sangra pun mengatakan yang kematian isteri dia memang disebabkan penyakit kencing manis. Tapi saudara mara dan juga ahli keluarga Suzana termasuk anak-anak hasil perkahwinan pertama tidak berpuas hati. Cannot be. Memanglah Suzana ada kencing manis. Tetapi kematian Suzana tu teramat mengejutkan. Daripada sihat-sihat, tiba-tiba Cliff Sangra ni bagi tahu yang Suzana mati di dalam bilik dia selepas saja Suzana ni menikmati susu panas. Apa pula kena mengena susu panas ni? Aku lupa nak bagi tahu korang. Suzana ni dia ada satu habit, dia ada satu perangai. Setiap hari bila malam saja Suzana ni suka minum susu panas. Air susu Dutch Lady ke apa? Itulah habit Suzana ni. Dan waktu kematian Suzana ni, Cliff Sangra ni bagi tahu Suzana macam biasalah, dia minum susu kat rumah tu sebelum dia masuk tidur. Tetapi Cliff Sangra ni perasan selepas saja Suzana ni minum susu panas dia, tiba-tiba Suzana ni menarik nafas yang agak lama tau, seolah-olah orang yang sesak nafas. Bila Cliff Sangra ni nampak Suzana ni tercungap-cungap, Cliff Sangra cuba menyelamatkan isteri dia. Tetapi dalam sekelip mata, Suzana akhirnya terkulai dan didapati tidak lagi bernafas. Dia mati begitu cepat, begitu senang. Jadi sebab itulah ahli keluarga Suzana, dia rasakan kematian Suzana ni bukan disebabkan penyakit, tetapi ada kena mengena dengan perbuatan Cliff Sangra. Sebab daripada awal lagi, keluarga Suzana tidak merestui perkahwinan Suzana dengan Cliff Sangra ni. Sebab mereka rasa Cliff Sangra ni bukannya cinta, bukannya sayang Suzana, hanya ingin membolot harta saja. Sebab Cliff Sangra ni tahu yang Suzana ni memang kaya sebab dia pelakon terkenal kan. Dan lagi teruk apabila sepanjang Cliff Sangra ni berkahwin dengan Suzana, hubungan Cliff Sangra dengan keluarga Suzana dan juga anak-anak Suzana hasil perkahwinan pertama tidak begitu baik. Pernah ada satu ketika dikatakan bila Cliff Sangra ni bergaduh dengan anak perempuan Suzana yang bernama Kiki Maria, Cliff Sangra ni tergamak, ambil satu pucuk pistol lalu menembak ke arah Kiki Maria ni dan terkena tulang rusuk. Allahu Akbar. Nasib baik anak Suzana tu tak mati. Dan bukan itu sahaja guys. Sewaktu kematian Suzana ni, ahli keluarga Suzana tidak langsung dipanggil oleh Cliff Sangra ni. Cliff Sangra ni kebumikan Suzana seorang diri tanpa pengetahuan keluarga Suzana. Keluarga dia tahu pun apabila pihak-pihak media dah hebohkan yang Suzana ni mati. Bila diorang nak pergi melawat ke rumah Suzana, tiba-tiba dapat tahu yang Cliff Sangra ni dah bereskan semua. Dia dah settle dah. Suzana dah elok dah ke bumi. Lagilah ahli keluarga dia rasa kurang hajar betul. Takkanlah kau tak bagi tahu kita orang. Kita orang ni ahli keluarga Suzana kot. Menurut Cliff Sangra, ini merupakan permintaan terakhir Suzana. Suzana dikatakan ada menulis wasiat. Kalaulah dia mati, jangan heboh-hebohkan dekat ahli keluarga. Tolonglah selesaikan dalam satu upacara yang serba sederhana. Tapi fikir logik lah Mat. Cliff Sangra ni pun kurang hajar juga. Walaupun Suzana ada menulis surat wasiat yang dia tak nak kematian dia tu dihebah-hebahkan, buat secara besar-besaran, tapi takkanlah sampai Cliff Sangra ni terfikir yang Suzana tak nak langsung ahli keluarga dia datang ziarah uruskan mayat dia. Tak logik lah macam tu. Lagilah ahli keluarga Suzana ni tak suka Cliff Sangra dan mereka memang yakin yang Cliff Sangra ni merupakan pembunuh, sampai ahli keluarga Suzana mengarahkan Cliff Sangra ni untuk gali balik kubur Suzana supaya diorang boleh buat bedah siasat yang kedua. Dan korang nak tahu apa jawapan Cliff Sangra? Dia katakan kepada ahli keluarga Suzana, kalau korang nak gali balik untuk bedah siasat badan Suzana,
aku berani yakin yang korang takkan jumpa apa-apa bukti yang boleh melibatkan aku. Dan katakan korang tak jumpa bukti, aku akan saman korang. Bila terima ugutan daripada Cliff Sangra macam tu, terkejutlah ahli keluarga Suzana. Mereka hanya ingin pembelaan. Mereka nak tahu hal yang sebenar. Apa penyebab sebenar kematian Suzana? Tetapi bila dah Cliff Sangra ugut macam tu, keluarga Suzana ni takutlah. Buatnya tak jumpa apa-apa, kena saman. Keluarga Suzana ni bukannya kaya macam Suzana, duit pun tak ada sangat. So bila dah macam tu, kes kematian Suzana ni pun ditutup macam tu je. Dan pada tahun 2009, tak sampai setahun, Cliff Sangra ni telah pun berkahwin. Dan dengan perkahwinan yang baru tu, Cliff Sangra ni siap bawa isteri dia yang baru ni, siap pergi jelajah pusing satu dunia, Mat. Pergi Europe berjalan-jalan. Hoi, lagilah panas je hati penduduk kampung dan juga ahli keluarga Suzana. Diorang percaya yang Cliff Sangra ni menggunakan duit yang ditinggalkan oleh Suzana untuk enjoy, untuk hiburkan diri dia bersama isteri baru. Kematian Suzana bukan sahaja menimbulkan pelbagai persoalan, tetapi turut membuatkan penduduk-penduduk yang tinggal dekat daerah Magelang, Indonesia berasa teramat takut apabila mereka mula ternampak jelmaan Suzana kembali pulang untuk mencari suami tercinta Cliff Sangra ni sendiri. Dan diceritakan oleh Cliff Sangra, memang betul pun 3 hari selepas Suzana ni meninggal dunia, sewaktu Cliff Sangra tengah lepak kat rumah dia di area ruang tamu, tiba-tiba Cliff Sangra ni bila dia mengalihkan pandangan dia ke arah pintu depan, dia nampak arwah isteri dia, Suzana, yang mengenakan pakaian berwarna coklat tengah tercegat berdiri di hadapan pintu dengan air mata yang mengalir memandang tepat ke arah Cliff Sangra. Bila Cliff Sangra nampak, terkejutlah dia, terketar-ketar, dan dia siap boleh dengar tangisan yang cukup halus daripada Suzana. Disebabkan Cliff Sangra terdengar suara tangisan dan juga ucapan selamat tinggal yang dikatakan oleh arwah Suzana, Cliff Sangra pun pejamkan mata dia, dan apabila dia buka balik, kelibat Suzana telah hilang dalam sekelip mata. Dan sejak daripada hari itulah beberapa kali dikatakan oleh Cliff Sangra sendiri, arwah Suzana akan pulang ke rumah. Pernah juga Cliff Sangra ni dalam pukul 2 pagi dia terjaga daripada tidur apabila dia terdengar bunyi televisyen yang terpasang dekat area ruang tamu. Dan bila dia keluar daripada bilik, dia dapati dekat depan sofa ada satu susuk tubuh wanita yang berambut panjang. Dan Cliff Sangra ni memang cukup kenal yang susuk tubuh wanita yang sedang menonton televisyen tu tak lain tak bukan, itu merupakan Suzana. Dan pada masa tu, disebabkan pukul 2 pagi kan, Cliff Sangra ni dia dah terlupa dah yang Suzana ni dah mati, dah tak ada dah. So Cliff Sangra ni bila dia nampak Suzana sedang menonton televisyen dan di tangan Suzana ni siap pegang remote, Mat, dia boleh nampak muka Suzana seakan-akan marah. Dan bila dah makin dekat, belum sempat Cliff Sangra ni nak tegur Suzana, tiba-tiba Suzana daripada muka yang teramat marah, Suzana ni senyum dan mula ketawa dengan cukup kuat yang telah membuatkan pada masa tu barulah Cliff Sangra ni sedar yang Suzana dah tak ada. Macam mana pula isteri aku boleh duduk tengok TV? Siapa perempuan ni? Gangguan yang dialami oleh Cliff Sangra bukan sahaja penampakan arwah Suzana pulang ke rumah.
tetapi Chris turut mengalami gangguan bunyi. Dikatakan sewaktu Suzana ni hidup, dekat rumah dia, Suzana ni dia ada satu bilik khas. Dan bilik tu, hanya dia seorang je boleh masuk. Sanak saudara, ahli keluarga, jiran tetangga, rakan-rakan, termasuklah suami dia sendiri, tidak dibenarkan untuk masuk kat dalam bilik tu. Senang cerita, tak ada siapa pernah tengok keadaan bilik tu sampailah Suzana ni mati. Dan buat apa bilik tu? Dikatakan sewaktu Suzana ni hidup, dia ada menuntut satu ilmu dengan seorang guru ni. Tetapi tidak boleh dipastikan ilmu apa yang dia belajar. Dan Suzana ni akan duduk dekat dalam bilik tu kadang-kadang berhari-hari sehinggalah berbulan-bulan pun pernah. Dia akan keluar untuk makan je. Lepas tu dia akan masuk balik dalam bilik tu dan tak tahulah apa dia buat. Chris Sangra ni beberapa kali pernah minta izin Suzana ni untuk dia masuk ke dalam bilik tu. Tetapi Suzana tidak benarkan. Suzana cakap tidak boleh. Ini bilik aku gunanya untuk aku bertapa. Mana boleh sesiapa masuk. Lebih kurang macam tu lah kan. Maaflah kalau Indonesia aku salah. Dan bukan sekadar bilik je guys. Ada salah satu pokok yang betul-betul terletak di hadapan rumah Suzana. Dekat pokok tu pun dia ada satu buaian. Dan dekat buaian tu lah di mana Suzana akan duduk dekat situ setiap malam selepas pukul 12. Dan dia akan bermain buaian sambil mulut dia terkumat kamit membacakan mantra. Tetapi masih tidak boleh diketahui apa yang dia baca. Chris Sangra ni pernah terdengar tetapi tak faham bahasa apa. So selepas Suzana ni mati, dikatakan hampir setiap malam apabila Chris Sangra tidur dekat dalam bilik dia, bilik Chris Sangra ni betul-betul bersebelahan dengan bilik rahsia ataupun bilik khas yang di mana Suzana ni bertapa. Setiap malam Chris Sangra akan terdengar bunyi ketukan di dinding. Bunyi ketukan yang Chris Sangra dengar memang sebiji dengan ketukan yang pernah dibuat oleh Suzana. Kadang-kadang bila Suzana ni tengah bertapa, apabila dia memerlukan sesuatu daripada Chris, dia akan ketuk dinding tu. Dan dia ada kod dia. Kadang-kadang dia akan ketuk 3 kali, dia berhenti, lepas tu baru ketuk balik. Supaya Chris ni dapat tahu apa yang Suzana ni nak. Kadang-kadang dia nak susu, ketuk 4 kali. Kalau dia nak makan, ketuk 5 kali. Contohnya macam tu lah. Jadi bila hampir setiap malam, Chris ni, dia terdengar bunyi ketukan daripada dalam bilik Suzana, bilik bertapa dia. Chris ni memang meremang lah. Dan selepas dah beberapa gangguan dialami, penampakan, bunyi ketukan, bunyi kadang-kadang ada perempuan menangis, Chris Sangra pun berpindah keluar daripada rumah tu. Dan daripada situlah dia mendirikan rumah tangga dan dia pun meneruskan kehidupan. Jadi itu gangguan yang dialami oleh Chris Sangra. Macam mana pula gangguan yang dialami oleh penduduk-penduduk kampung dekat Magelang, Indonesia? Diceritakan oleh penduduk kampung, selepas sahaja kematian Suzana, mereka sering kali terdengar ada bunyi tapak kaki manusia sedang berlari-lari dekat atas bumbung rumah diorang. Pada awalnya, gangguan ni tidak diendahkan oleh penduduk kampung. Tetapi adalah satu malam apabila penduduk-penduduk kampung ni sering kali diganggu dengan bunyi tapak kaki orang berlari ke atas bumbung. Dalam pukul 3 pagi, ada salah seorang penduduk kampung yang keluar daripada rumah untuk dia melihat apa benda yang tengah berlari ke atas bumbung. Kemungkinan musang. Manalah tahu ada harimau lintah ke. Harimau lintah tu harimau apa, Mat? Mulut Zaf dah tersasul dah. Maafkan. So, bila penduduk kampung ni keluar je, tiba-tiba engkau penduduk kampung ni terus menjerit, Allahu Akbar! Jeritan penduduk kampung tu telah mengejutkan beberapa penduduk kampung yang lain. So, diorang ramai-ramai keluar dan diorang dapati dekat atas bumbung rumah diorang, sebab rumah diorang rumah teres kan, yang jenis bersambung tu, diorang boleh nampak dengan jelas susuk tubuh seorang perempuan yang muka dia saling tak tumpah sebiji macam Suzana,
tengah berlari-lari dekat atas bumbung sambil menggerbangkan rambut dia dan susuk tubuh lembaga yang seperti Suzana ni. Sambil dia berlari-lari ke atas bumbung tu, dia siap boleh ketawa lagi. Bertempiaranlah penduduk kampung lari masuk ke rumah masing-masing selepas mereka dah ternampak kelibat Suzana dengan rambut yang menggerbang dengan suara yang cukup menakutkan berlari-lari di atas bumbung. Dan bukan sekadar itu sahaja, ada juga beberapa penduduk kampung mengatakan mereka percaya arwah Suzana telah menjadi sundal bolong sebiji dengan lakonan dia semasa dia hidup. Kemungkinan ada geng puaka yang tak tahu apa itu sundal bolong. Sundal bolong ni dia lebih kurang Pontianak, tetapi menurut masyarakat Indonesia, sundal bolong ni dia merupakan seorang wanita yang telah pun diperkosa sehingga perempuan ni mengandung, dan waktu dia mengandung dia telah dibunuh. Dan apabila wanita ni telah pun masuk ke dalam kubur, barulah anak daripada kandungan wanita ni akan lahir ke dunia. Sebab itulah sundal bolong ni dekat belakang dia dah ada lubang yang korang boleh nampak ada usus, ada isi perut apa semua. Dan hantu sundal bolong ni akan mencari anak-anak penduduk kampung untuk dicolik. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. So, bila dah heboh tentang gangguan amukan sundal bolong Suzana dekat kampung tu, itu telah menyebabkan ada segelintir penduduk-penduduk kampung yang mulalah membuat pelbagai upacara supaya arwah Suzana ni tidak mengganggu diorang dan diorang boleh hidup dengan aman. Dan gangguan ni bukan saja dialami oleh penduduk kampung. Orang yang buat batu nisan ada juga menerima gangguan. Waktu dia dah buat batu nisan, dah siap tulis batu nisan apa semua, pada malam tu bila dia nak letak dekat kubur Suzana, dia telah didatangi oleh seorang wanita. Pada awalnya pembuat batu nisan ni dia tidak mengenali siapa wanita ni. Apa hal yang dia nak datang kat kedai aku malam-malam? Kedai aku bukannya ada jual apa, sekadar batu nisan je pun. Tetapi wanita ni apabila dia tengok yang pembuat batu nisan ni tengah buat batu nisan untuk kubur Suzana, tiba-tiba susuk wanita ni katakan, "Tolong tinggalkan kosong. Jangan letak tarikh kematian aku dekat batu nisan tu." Jadi bila pembuat batu nisan ni dengar, batu nisan engkau, batu nisan awak, dia dah terkejut, dia dah mula meremang. Dan sebaik sahaja dia memerhatikan wajah wanita yang datang kat kedai dia, barulah dia yakin bahawa wanita yang mengatakan biarkan kosong tarikh kematian aku, itulah Suzana, pemilik batu nisan ni. Jadi apa yang berlaku? Tidak cerita banyak. Pengukir batu nisan ni, dia tinggalkan batu nisan kat situ, dia pun lari pulang ke rumah. Dan selama 2 hari 2 malam, dia menggigil sejuk mat. Dia demam kau-kausatnya. Sebab dia tak percaya, rupa-rupanya wanita yang datang ke kedai dia merupakan pemilik batu nisan, merupakan Suzana. Alamak, banana weh. So, itulah sedikit gangguan ataupun kisah-kisah misteri yang terjadi. Sebaik sahaja pelakon terkenal Indonesia yang bernama Suzana Martha Federico Van Ars, Natalia Portman, apa semualah, lantaklah. Tadi awal aku susah nak hafal. Senang cerita, itulah kejadian misteri yang berlaku sebaik saja kematian Suzana. Jadi kalau korang ada apa-apa info ataupun ada perkongsian berkenaan Suzana ni yang kemungkinan aku tersalah cakap ke, ada yang aku tak sampaikan, ataupun ada geng puaka daripada Indonesia yang pernah ternampak roh Suzana
kembali ataupun gangguan ke apa-apalah, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jadi itulah saja kisah untuk malam ni. Aku harap korang kekal ceria, terhibur. Dan kalau korang suka, tekan button like, tekan button subscribe. Kalau korang tak suka, macam biasa guys, kekal ceria, komen je dekat bawah, tekan je lah button dislike tu. Macam aku kisah pula. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Sebelum aku terlupa, aku ada satu lagi perkongsian. Ni siapa yang dah keluar, sayang sebenarnya semalam sebelum aku ceritakan kes Suzana ni, tengah aku kongsi dengan isteri aku tanya, you buat apa konten next ni You buat apa selepas ni? So Zaf pun bagilah tahu dia, I nak cerita, nak berkongsi dengan geng puaka kisah seram berkenaan Suzana. So waktu Zaf berkongsi dengan isteri Zaf berkenaan cerita yang Zaf kongsi dengan korang pada malam ni, tiba-tiba time tu dalam pukul 9 lebih kot, kita orang berdua terdengar ada bunyi orang berlari, Mat. Ada bunyi tapak kaki tau. Tak. Betul-betul dekat atas ni. Padahal rumah Zaf, walaupun Zaf duduk kondo, rumah Zaf yang paling atas kot. Mana ada rumah dah dekat atas ni. Siapa pula yang lari? Adakah Suzana? Suspend lah macam Indonesia kan. Adakah Suzana? Dah lah. Bye-bye guys. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam poker yang akan datang. Stay safe, stay healthy.